A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan menceritakan tentang tanda-tanda besar kiamat. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Ashrafullah bin Abdullah 19B 02038. Ingat tak ingat? Kena ingat. Jadi mari kita pergi kepada tanda-tanda besar kiamat. Jadi sebelum berlakunya tanda besar mesti adanya tanda-tanda kecil, yang mana kita tahu seluruh tanda-tanda kecil ni telah berlaku di dunia ini. Jadi sebelum berlakunya tanda-tanda kiamat besar ni, marilah kita tahu apa yang akan terjadi dan bakal terjadi. Yang pertama, turunnya Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ini seperti mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi dariku dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilannya sebagaimana ia dahulunya dengan kezaliman, dan dia akan menguasai selama 7 tahun. Riwayat Abu Dawud. Itu yang pertama. Yang kedua, turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan tiba di Khuz dan Karman bersama 70,000 tentera. Wajah mereka seperti berlapis-lapis. Tidak boleh dibayangkan, kan? Banyak aru. Jadi yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa ini ialah untuk melawan Dajjal, serta untuk menghancurkan salib-salib yang berada di dunia ini dan membunuh babi yang banyak. Sensor. Yang ketiga, munculnya Ya'juj Ma'juj, yang mana seperti mana kita tahu, ia seperti binatang yang besar dan buas yang tengah menggali untuk mencari jalan keluarnya. Yang keempat, terjadinya 3 penggelaman bumi. Penggelaman bumi ini satu daratan di muka bumi yang meliputi bahagian bumi akan tenggelam, iaitu bahagian mana? Bahagian barat, timur serta Jazirah Arab. Di situ akan tenggelamnya bumi-bumi, tanah-tanah. Yang kelima, munculnya asap atau kabut. Seperti mana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, maksudnya, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah seksa yang pedih. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11. Yang keenam, kita akan pergi kepada terjadinya matahari dari arah barat, yang mana matahari ini akan terbit dari arah sebaliknya, yakni arah barat, dan jika dari arah barat ke timur. Jadi jika matahari telah berlaku tersebut, maka segala amalan kita akan telah tidak diterima. Setelah berlakunya matahari muncul dari barat, maka secara otomatiknya segala amalan kita telah tidak terima. Jadi banyak-banyakkanlah amalan sebelum terjadinya matahari arah barat. Yang ketujuh, keluarnya binatang dari perut bumi. Binatang tersebut akan menandai wajah-wajah orang-orang, seperti mana orang beriman dan orang kafir. Orang beriman ni akan ditandai wajahnya, sementara orang kafir akan ditandai hidungnya. Kerana apa? Ini nak melihatkan perbezaan antara orang kafir dan orang Islam. Orang Islam muka, orang kafir hidung yang kekufuran. Yang ke-8, munculnya api yang mengumpulkan manusia, iaitu keluarnya api yang akan mengumpulkan seluruh manusia ke negeri Syam. Tak ada pun pergi Malaysia ke, duduk kat Malaysia ke. Tak ada nah. Api tu keluar, halau hampa, semua kena pergi duduk kat Syam. Takut tak? Takut. Banyakkan ibadah. Yang ke-9, yang terakhir, iaitu dia tiupkan sangkakala, iaitu malaikat Israfil akan membunyikan trompetnya, seperti trompet lah, ataupun sangkakala, yang mana ada tiupan, ada 3 kali tiupan. Yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama akan menunjukkan manusia. Yang kedua akan membinasakan manusia.
Yang ketiga, akan membangkitkan manusia daripada liang lahat ataupun liang kubur ataupun kematiannya. Jadi itulah antara tanda-tanda besar kiamat. Ada 9. Jadi takut tak takut, takutkan. Jadi moga-moga kita ni kita sebagai umat Islam perlulah ajak-ajak benar untuk beriman dengan hari kiamat ni. Ia pasti akan berlaku, tapi terjadinya kita tak tahu bila, tapi kita perlulah membuat persiapan yang secukupnya. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Ketika sebelum terjadinya huru-hara akhir zaman ini, marilah kita bertaubat dan meninggalkan segala perbuatan maksiat, segala perbuatan yang Allah tidak suka. Kita perbanyakkan amal ibadat agar kita beroleh kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekadar itu sahaja daripada saya. Moga ini bermanfaat kepada anda semua. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.